Assalamualaikum, hai semua, apa khabar? Kembali bersama kami di Malaysia. Hari ini sikit berbeza. Kita mulakan mood pada pagi ini, hari terakhir untuk tahun 2021 dan kami berlintas langsung sebenarnya dari stesen LRT Masjid Jamek ini seperti biasa untuk kita bawakan bagaimana suasananya pada hari terakhir ni. Bukanlah sesuatu yang simbolik tetapi lebih kepada bagaimana untuk menyantuni rakyat Malaysia di hari terakhir dan juga hari Jumaat yang terakhir pada pagi ini. Di luar, saya Hanif Miswan bersama dengan anda. Kita nak buka Malaysia hari ini pada pagi ini dengan orang ramai dan Alhamdulillah kita berasa sangat bertuah sebenarnya sebab kita nak jemput untuk bersama dengan keluarga ini yang kebetulan memang lalu di sini bersama dengan dua anak kecilnya. Hai semua, Assalamualaikum. Nama siapa? Mimi. Ha? Mimi. Mimi namanya. Yang ni namanya? Sasha. Syasha. Mimi, Syasha namanya. Yana. Yana. Mimi, Syasha, Yana bersama dengan saya. Puan, kalau boleh dari mana? Saya daripada Sentul. Okey, baik, terkejut kita. Okey, nak ke mana ni dan mungkin kalau boleh dikongsikan hari terakhir 2021 ni apa yang ingin dilakukan bersama keluarga? Sajalah jalan-jalan melawat keadaan kat sini macam tu. Tengok keadaan negara kita dah berubah ke apa ke kan. Okey puan, ini hari terakhir. Besok kita nak menyambut tahun baru lah 2022. Kita faham mungkin cabarannya berbeza, moodnya berbeza juga untuk anak-anak kan. Apa harapan sebagai seorang ibu dan juga keluarga? Harapan saya semoga anak-anak saya lebih berjaya di kemudian hari dan especially negara kita yang tengah dilanda musibah besar ni macam tu kan. Semoga lebih baiklah ke depannya dan dapat pemimpin yang terbaik. Macam tu. Harapan kami. Okey, abang lah abang ke pakcik nak tanya ni. Umurnya berapa Syasha? 10. 10 tahun. Sekolah semua okey Okey. Okey, tahun depan kan dah 11 tahun. Jadi apa yang Syasha harapkanlah untuk dapat buat pada usia 11 tahun nanti ni? Nak sekolah tak bergiliran macam sekarang. Nak jumpa kawan-kawan semua. Lagi cikgu-cikgu semua tak rindu? Rindu. Terima kasih Syasha. Mimi. Mimi umur berapa? Jom kita pusing. Umur berapa? Tahun. 5 tahun? 5 tahun. Okey. Best tak bila dah boleh berjalan-jalan ni? Best. Lepas ni nak jalan-jalan ke mana? Tak tahu ke mana. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita ada sedikit nasi lemak yang diberikan. Silakan. Ni pun Mimi juga. Okey, terima kasih banyak-banyak. Dan itu mungkin sedikit gambaran yang boleh kita kongsikan di permulaan Malaysia hari ini dan kerana kami akan bawakan kepada anda semua eksklusif dan istimewa siaran pada hari ini berkenaan dengan rangkuman apa yang berlaku dalam semua sektor, semua industri dan juga semua aspek untuk kita berikan sedikit harapan dan juga imbasan berkaitan dengan tahun 2021 ini. Mungkin bukan tahun yang gemilang bagi kita semua tapi kehidupan perlu diteruskan dan jom rasanya kita boleh mulakan Malaysia hari ini di studio kembali bersama dengan rakan tugas Sofia dan juga Nazruddin. Jadi jom kita hidupkan pagi bersama Malaysia hari ini. Terima kasih Hanif Miswan menghidupkan pagi juga memberikan kita lintas langsung apakah situasi di sana di LRT Masjid Jamek. So, tentunya kita akan melabuhkan tirai 2021 dan kita nak meninjau apakah harapan dan juga orang kata suara rakyat menjelang 2022. Jadi di sini kita nampak akak kita dari Sentul, akak Yana kita melawat kawasan di sana. Jadi terima kasih kepada Uncle Hanif. Allah, tiba-tiba Uncle Hanif nak jadi Abang Hanif pula. Tak apa, kita beri peluang untuk dia jadi Abang Hanif pada pagi terakhir untuk tahun 2021. Dan seperti dikatakan oleh Hanif tadi ya Sofia, saya menjangkakan saya sebagai rakyat sendiri, saya merasa macam ni tahun 2019 yang sangat panjang buat kita. Kita perjuangan kita tak habis-habis dengan penanganan COVID-19 dan juga sekarang pula dengan mangsa-mangsa banjir yang harus diberikan pertolongan oleh sukarelawan kita. Semangat keluarga Malaysia, itu yang kita boleh banggakan setakat ini. #kita jaga kita. Betul. Sudah tentunya kita melihat 2021 yang sepatutnya orang kata tahun pemulihannya, tapi kita sedia maklum tentu tahun ini tahun yang cukup mencabar dari segala segenap aspek bagi rakyat dan kita benar-benar merasakan risau jugalah bagi penduduk dan juga masyarakat yang kini berada di lokasi-lokasi yang telah pun diwartakan sebagai mempunyai amaran cuaca, amaran bahaya dan difahamkan semalam saja dah melihat begitu banyak video-video yang tular yang kejadian kepala air dengan air sungai naik dan sebagainya di kawasan Jeli dan juga Kuala Kerai. Kita harapkan yang terbaik dan
setakat pagi ini masih beribu-ribu yang berada di PPS. Kita ada laporan terkini yang dikeluarkan sejak 6.17 pagi pada pagi ini So inilah yang terkini dan mutakhir dan kita umumkan keadaan di Semenanjung Malaysia dan kawasan-kawasan yang kita bakal war-warkan ini mempunyai amaran jingga daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kita mulakan di Kelantan, Sofia. Jadi di Kelantan antara kawasan-kawasan yang mendapat amaran jingga oleh Jabatan Meteorologi adalah Tanah Merah. Tanah Merah di sini dijangkakan hujan pagi sampai malam. Bukan saja di Tanah Merah, Machang, Kuala Krai, Gua Musang, Jeli dan Pasir Mas. Jadi Kuala Krai sekarang ni sedang dilanda banjir dan hari ini nampaknya Sofia berterusan hujannya. Jadi cabaran tak sudah-sudah buat rakyat Kelantan. Betul. Itu di Kelantan kita meninjau dan seterusnya antara kita sedia maklum di negeri-negeri di pantai timur ini juga di Terengganu Kita melihat pagi sehingga ke malam hujan di kebanyakan tempat dan kalau kita meninjau secara spesifiknya antara kawasan yang kita sedia maklum di Besut, Hulu Terengganu, Setiu, Dungun dan juga Kemaman. Anda melihat sejak pagi sehingga ke malam yang telah pun diwartakan oleh Met Malaysia yang akan berterusan sehingga ke hari ini 31 Disember. Jadi jangan ambil ringan tentang amaran jingga ini para penonton kita. Bukan saja di Terengganu, kita teruskan negeri pantai timur di Pahang. Jadi keadaan di sini yang mendapat amaran jingga adalah Kuantan, Jerantut, Rompin, Maran dan Pekan Masih hujan kalau kita lihat di sini Rompin dan Pekan. Hujan dari pagi sampai ke petang juga. Pekan juga sama hujan dan juga sejuk juga 29-28 darjah dan Johor juga kalau tidak dilupakan. Mungkin kita war-warkan juga kepada rakyat Johor di luar sana. Amaran jingga untuk Mersing, Keluang, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Walaupun 31 darjah, hujan di kebanyakan tempat. Jadi sediakan payung sebelum hujan dikatakan. Betul, diwartakan jugalah mengingatkan amaran cuaca buruk peringkat jingga ni ada di Tanah Merah, Machang, Kuala Krai, Gua Musang di Kelantan, Besut, Hulu Terengganu dan Dungun di Terengganu dan juga Jerantut dan Pekan di Pahang sehingga 1 Januari. Inilah dia amarannya dan kalau kita dapat lihat taburan hijau, merah, jingga dan juga kuning. Jadi amaran bahaya atau hujan sangat lebat berterusan dijangka berlaku sehingga 31 Disember hari ini Betul. Anda boleh melihat sendiri di laman sesawangnya untuk melihat perkembangan yang terkini dan setakat semalam kita difahamkan 5 negeri yang terjejas dengan perubahan cuaca yang mendadak di Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Selangor dan Terengganu dan setakat ini sebanyak 6,333 mangsa telah pun dipindahkan ke pusat pemulihan sementara. Itulah dia setakat ini. Jadi buatlah persediaan para penonton sekalian, terutamanya kalau ada dokumen-dokumen yang penting dan sebagainya, kita bungkuskan dengan satu pakej kalis air. Jadi jangan kata kita tak bersedia Jabatan Meteorologi telah pun memberikan amaran buat kami semua. Jadi sekarang ini kalau kita lihat tragedi-tragedi yang telah menimpa negara kita Sofia. Jadi apa yang kita lakukan di MHI adalah kita membuat suatu rangkuman apa yang telah terjadi tragedi yang menimpa negara sepanjang 2021 Sofia. Fenomena kepala air, banjir, air pasang besar dan juga tragedi pilu nahas pesawat Hawk Tentera Udara Diraja Malaysia kita rangkumkan untuk kita kenangkan bersama-sama sebagai pedoman. Jom kita saksikan. Penghujung tahun 2021, banjir besar antara bencana yang terburuk pernah berlaku di negara kita. Taburan hujan yang luar biasa lebat menyebabkan limpahan air di beberapa sungai utama di Malaysia, disusuli dengan fenomena air pasang besar, menjadi punca utama kepada berlakunya banjir besar. Negeri Pahang dan Selangor antara dua negeri yang teruk terjejas. Bukan itu sahaja, sepanjang tahun ini, tragedi melibatkan nyawa terus menjadi episod duka. 18 Ogos 2021, fenomena kepala air dan banjir lumpur di sekitarian Gurun dan Merbuk telah menjejaskan kira-kira 1,000 keluarga dan infrastruktur lain.
Faktor alam semula jadi melalui 69 kesan runtuhan tanah yang berlaku di Gunung Jerai juga dikatakan penyebab utama. Baik, sekarang saya berada di salah sebuah lokasi tanah runtuh di Kemensah. Seperti mana yang anda lihat di belakang saya ini merupakan kesan runtuhan tanah yang berlaku pada waktu yang sama kejadian banjir melanda negara. Dan terkini, sebanyak 46 kesan runtuhan dikenal pasti, termasuk sekali dengan 9 lagi pada tahap kritikal. Dan yang paling diingati, kesan runtuhan tanah yang berlaku di Kemensah Heights pada 17 September lalu. Seramai 28 buah keluarga dan 19 buah rumah diklasifikasikan sebagai zon bahaya. Pembinaan kolam renang tidak telap air di permukaan, jarak antara aliran sungai dan kawasan perumahan dianggarkan dalam 50 meter sahaja. Fenomena air pasang besar turut melanda negeri Kedah dan Selangor sejak awal November lalu. Kenaikan air setinggi 0.5 hingga 0.7 meter di Kuala Kedah disifatkan penduduk sebagai antara yang terburuk pernah berlaku. Begitu juga dengan limpahan air yang melanda beberapa kawasan pantai di Selangor. Hal ini menjadikan beberapa kawasan dan daerah di Selangor berada di dalam keadaan berjaga-jaga. Negara kemudiannya dikejutkan dengan tragedi pilu. Nahas pesawat Hawk Tentera Udara Diraja Malaysia terhempas di Butterworth, Pulau Pinang. Pada malam 16 November 2021, nahas ini mengorbankan seorang juruterbang, Kapten Muhammad Afendi Bustami, meninggal dunia. Sementara dunia masih berperang melawan COVID-19, ada impak positif yang memberi kesan terhadap kelestarian alam sekitar. Buktinya, peningkatan kualiti udara sebanyak 14% sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Asap kenderaan dan aktiviti perindustrian berjaya dikawal pada tahap minimum. Begitu juga dengan indeks sungai, dilaporkan bertambah baik hingga 90%. Dan kadar pertumbuhan plankton pada permukaan air juga semakin meningkat. Kita mungkin melihat pandemik ini sebagai satu ancaman untuk manusia. Namun pada sudut yang lain, pandemik ini seakan waktu rehat untuk manusia agar alam sekitar dapat memulihkan dirinya untuk kembali berbakti di masa akan datang. Ya, wartawan kami Asri menyelami setiap tragedi yang telah pun berlaku sepanjang tahun ini dengan begitu spesifik dan khususnya. Dan jadi apa yang kita nampak di sini, walaupun Perintah Kawalan Pergerakan telah pun memberikan ruang untuk bernafas buat bumi ini, tapi Malaysia kita harus tumpukan perhatian kepada bagaimana kita menjaga khazanah negara kita, ya. Jadi jangan lupa kita pinjam alam ini, bukan kegunaan kita tapi kita pinjam daripada anak dan cucu kita. Kita harus ubah dasar bagaimana kita menjaga khazanah negara kita, ya. 130 juta tahun hutan kita, ya. Paling tertua di dunia, jadi berat lagi bahu memikul tanggungjawab ini. Ayuh kita buka mata kita bersama, kita berehat seketika, sekembalinya banyak lagi liputan khusus dan khas untuk anda di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Tahun 2021, pandemik COVID-19 masih belum berakhir. Malaysia sekali lagi berhadapan ledakan pandemik susulan peningkatan kes harian melebihi 4,000 pada awal Januari, sekaligus menyebabkan gelombang ketiga COVID-19 semakin tidak terkawal. Proklamasi darurat mula diisytiharkan berkuat kuasa 11 Januari sehingga 1 Ogos 2021. Langkah pencegahan serta memperketatkan kawalan sempadan dipergiatkan. Walau bagaimanapun, Malaysia terus mencatatkan lonjakan kes harian yang tinggi
sehingga mencecah lebih 20,000 kes buat pertama kali pada 5 Ogos lalu. 12 Mei 2021, Pelan Pemulihan Negara atau PPN mula diperkenalkan. Fasa 1, 2, 3 dan 4 bertujuan untuk mengawal penularan dengan melonggarkan SOP PKP. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula awal tahun 2021 dengan petugas barisan hadapan sebagai penerima terawal. Sehingga kini, lebih 78% populasi rakyat Malaysia telah lengkap vaksinasi, termasuk golongan remaja. Pematuhan SOP terus diperketatkan dengan galakkan pemakaian pelitup muka dan penjarakan fizikal, biarpun beberapa kelonggaran lain telah diberikan. Varian Delta pernah menjadi varian dominan yang mempunyai mutasi berganda dan telah menyumbang kepada peningkatan kes harian serta kadar kematian di negara ini. Secara keseluruhannya, Malaysia mencatatkan lebih 2.7 juta kes positif COVID-19 dan telah merenggut nyawa lebih 31,000 orang. Sebagai langkah membendung penularan, Kementerian Kesihatan Malaysia mengesyorkan penggunaan kit ujian kendiri digunakan dengan kos harga minima RM4.90. Biarpun hampir 2 tahun, rakyat Malaysia perlu terus berganding bahu bagi menghentikan wabak COVID-19. Baik, itulah tadi sedikit kronologi dan juga rangkuman aspek kesihatan Malaysia berdepan COVID-19 sepanjang tahun ini bersama dengan rakan tugas Ani Mizati dan juga disediakan oleh wartawan Syuhada. Itu dia, 1 tahun 9 bulan kita bergelut dengan COVID-19. Jadi teruskan dengan norma baharu kita, pemantauan SOP, penjarakan fizikal seperti dikatakan oleh Anim, dan jangan dilupakan ya aktiviti-aktiviti dengan kehadiran Omicron ya, 1 juta jangkitan seluruh dunia, rekod baru untuk COVID-19 di seluruh dunia. Jadi di sini kita akan sedar bahawa aktiviti-aktiviti kita akan terbatas. Saya ingat lagi aktiviti-aktiviti sukan kita juga terbatas suatu ketika dulu. Tapi tidak sekali-sekali mematahkan semangat atlet negara untuk terus melakukan sehabis baik di persada dunia. Kita saksikan. Hai, kini tibalah rangkuman untuk Sukan 2021. Kita mulakan dengan penganjuran Tamasya Sukan Olimpik. Biarpun dilanda pandemik yang melumpuhkan hampir ke semua industri sukan di seluruh negara, tetapi penganjuran Tamasya Sukan Olimpik, sukan terbesar di dunia ini, menyaksikan pencapaian kontijen negara tidaklah begitu menghampakan. Walaupun gagal untuk mencari kilauan pingat emas yang pertama, tapi kontijen negara berjaya membawa pulang 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Tokyo, Jepun merupakan bandar tuan rumah bagi Sukan Olimpik edisi ke-32 dan membabitkan penyertaan sebanyak 206 buah negara serta seramai 11,090 atlet yang bertanding dalam 33 jenis variasi sukan. Untuk rekod pencapaian terbaik atlet Malaysia sepanjang tempoh penyertaan Sukan Olimpik adalah pada tahun 2016 di Rio, Brazil, apabila berjaya membawa pulang 5 pingat iaitu 4 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo turut berlangsung di bumi matahari terbit itu. Lebih bermakna kontijen negara bukan sahaja berjaya mencapai sasaran membawa pulang 3 emas, malah turut memahat satu lagi lipatan sejarah baharu dalam dunia sukan tanah air. Apabila menamatkan saingan dengan 2 lagi pingat perak, sekaligus menjadikannya pencapaian terbaik negara sejak menyertai edisi pertama Tamasya pada 1972 di Heidelberg, Jerman. Namun di sebalik segala kemanisan itu, pastinya kita sebagai rakyat Malaysia sukar untuk melupakan satu detik hitam yang berlaku pada 31 Ogos 2021. Juara bertahan Rio 2016, Muhammad Ziad Zulkifli dinafikan sebagai pemenang pingat emas acara lontar peluru lelaki F20 dengan catatan lontaran sejauh 17.94 meter yang juga merupakan satu rekod baharu dunia.
Namun walau apa pun terjadi, semangat juang serta keazaman tinggi yang dimiliki atlet dalam membawa cabaran negara ini wajar dipuji oleh semua pihak. Tahun 2021 juga menyaksikan Piala Malaysia, antara kejohanan yang paling dinantikan oleh para peminat. Bukan sahaja di Malaysia, ia juga merupakan kejohanan yang paling tertua di rantau Asia. Lebih istimewa, tahun 2021 menandakan 100 tahun usia Piala Malaysia. Untuk edisi kali ini, Kuala Lumpur City telah berjaya menewaskan juara bertahan Johor Darul Takzim dengan keputusan perlawanan 2-0 pada aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kemenangan itu membolehkan skuad warga kota mengucapkan selamat tinggal kepada penantian 32 tahun untuk memenangi Piala Keagungan itu yang juga gelaran keempat mereka selepas kali terakhir memenanginya pada tahun 1989. Secara kesimpulannya, tahun 2021 ini tidaklah memberi impak yang begitu besar terhadap industri sukan negara, tetapi semangat atlet-atlet negara perlu terus diberikan pujian. Dan kita sama-sama harapkan untuk tahun 2022 nanti, ianya boleh memberikan sinar buat wira dan wirawati negara dalam industri sukan. Dan saya percaya pastinya anda semua tertanya-tanya, kenapa saya berada di sini dan sukan apa yang saya mainkan. Ini adalah sukan foot golf, sebuah kombinasi ataupun evolusi sukan di antara sukan bola sepak dan juga sukan golf yang dimainkan oleh penggemar sukan yang semakin mendapat tempat bermula pada tahun lepas dan juga pada tahun ini. Manalah tahu, dengan adanya sukan sebegini boleh memberikan kilauan pingat emas yang pertama untuk negara suatu hari nanti. Itu sahaja rangkuman untuk tahun 2021 dalam industri sukan. Wow, Hanif. Rangkuman Sukan Tanah Air bersama dengan rakan tugas Hanif Miswan yang juga disediakan oleh wartawan Afiq. Pastinya setahun sepi ya tanpa acara sukan walaupun di Malaysia ataupun di seluruh dunia. Yes, hakikatnya kita terus memperjuangkan bendera Malaysia. Dan syabas kepada atlet-atlet kita yang berjuang di negeri matahari terbit Jepun. Daripada rakyat Malaysia untuk atlet negara, Watashi Tashiwa Koi Desu. Penghormatan tertinggi untuk anda atlet Malaysia. Baiklah, bercakap tentang atlet MHI kita, Abang Hanif Miswan masih berada di lokasi LRT Masjid Jamek ya. Jadi kita terus bersama dia untuk melihat perkembangan seterusnya. What's happening on the ground? Silakan Hanif Miswan kita. Assalamualaikum, Nip. Nasi lemak, Puan. Pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Hai semua, kembali bersama kami masih lagi di stesen LRT di Masjid Jamek Kuala Lumpur ini, dan sekarang kita nak kongsikan berkaitan dengan mungkin antara harapan dan satu lagi aspek yang sangat penting untuk tahun 2022 nak melangkahkan esok kan. Ada sudut aspek ekonomi kepada mereka yang masih lagi bergantung harap kepada industri kecil dan juga sederhana dari sudut ekonomi. Sekarang ni hampir hujan di sini di Kuala Lumpur, jadi kita nak bawa masuk pada anda semua untuk bersama dengan salah seorang penjaja di sini yang saya percaya daripada awal siaran lagi memang dari dululah awal tahun pun memang sentiasa berada di sini. Kak Rukayah kita. Assalamualaikum, selamat pagi Kak. Assalamualaikum. Apa khabar, sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Kalau boleh nak tanya, dah berapa lama berada di sini? Dekat-dekat 5 tahun dah. Dan berasal dari Sabah kan, orang KK. KK, Kota Kinabalu. Okey Kak, hari ini hari terakhir untuk tahun 2021. Harapan untuk esok ni menjelang tahun 2022 dari sudut ekonomi, dari sudut perniagaan ni Kak. Harap-harap lagi tak macam ini tahun lah. Harap-harap tahun depan bolehlah sikit. Habis ini tahun, tahu PKP kan sakit, macam sakit. Itulah. Susah. Jadi harapnya tidak ada lagi lah tidak boleh berniaga semua kan. Kalau boleh saya tertarik sebenarnya dengan kuih ni, kuih peneram dari Sabah buat sendiri Kak. Bagaimana rahsianya Kak? Rahsianya? Memang tradisi Ini tradisional kuih Sabah. Kuih Sabah. Rasanya macam mana? Kita campur tabung beras, santan, gula merah, pandan. Itu macam. Okay, baik Kak, terima kasih banyak-banyak. Ini ada sedikit nasi lemak. Kita tinggalkan untuk akak bersama dengan keluarga lah ya. Boleh, itulah sedikit daripada harapan para peniaganya. Dan kalaulah anda bersama dengan kami sepanjang 2021 ini mungkin antara tahun yang begitu mencabar, tahun yang kita pun rasa bercampur baur lah harapannya dan juga perasaannya untuk kita akhiri. Tapi melangkah esok untuk tahun 2022, kita harapkan satu permulaan yang baru. Ya?
Betul lah, ada sambungannya tu lagi bagus daripada tahun yang akan datang dan kita nak terus tunjukkan kepada anda bagaimana inilah ibu kota dan mungkin hari ini ramai yang bercuti, keadaan sikit lengang dan hujan bakal turun nanti dan itu mungkin kesimpulannya dan pengakhirannya untuk tahun 2021 ini. Diharapkan tahun hadapan esok sahaja akan menjadi lebih baik dan juga lebih menarik untuk kita semua. Saya Hanif bin Suam bersama dengan kru-kru penerbitan yang melintas langsung dari stesen LRT di Masjid Jami' ini. Ada Syuhada, ada Nazmimi, Syafiq dan juga Chairil selaku cameraman kita mengucapkan selamat tahun baru dan diharapkan agar kita semua boleh melangkah sebagai simboliknya ini 2021 ni kita melangkah ke 2022 dengan satu tahun yang lebih baik. Kita jumpa lagi terus bersama kami di Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melangkah dengan penuh semangat ya. Tapi langkah simboliknya tu. Jaga-jaga itu sebenarnya barrier tu. Awak sepatutnya tak melangkah macam tu Adil. Tapi simboliklah dia untuk melangkah ke 2022 ya. Apa yang didoakan oleh Hanif dan juga rakan setugas semua yang berada di lokasi, kita aminkan, kita harapkan 2022 setentunya menjadi tahun yang lebih baik untuk kita semua. Jadi daripada apa yang kita dapat dengar daripada peniaga kita tadi, boleh bah kalau kau teruskan untuk 2022 terutamanya apabila kita prihatin dengan bantuan yang disalurkan oleh badan kerajaan kita ya. Jadi seperti iSINA dan juga iCitra, tolonglah pantau. Jadi gunakanlah bayaran-bayaran ini dengan sebaik mungkin untuk kelangsungan hidup anda. Kita cuba untuk menangani COVID-19 dan juga kekangan untuk kita bergerak dengan secara bebas dalam tahun 2022 nanti. Jangan lupa ya, 6.8% dijangkakan perkembangan ekonomi kita Malaysia dan semuanya bergantung kepada dua faktor. Nombor satu, supaya kita tak jatuh ke tahap PKP semula dan ini bergantung kepada kadar vaksinasi kita dan dos penggalak. Jangan lupa dos penggalak anda, rakyat Malaysia. Cukup informatif Nazra Ahmad. Tentunya kita juga sebagai rakyat perlukan strategi untuk memulihkan keadaan ekonomi kita sendiri. Sama-sama kita fikirkan untuk menjengah masuk ke tahun 2022. Okey, kita berehat seketika, sekembalinya Banak Gibrisian hanya di Malaysia hari ini. Voice. Dalam diam, sebenarnya perperangan saudara di Syria telah berlangsung sejak tahun 2011 dan ini merupakan tahun yang ke-10 mereka bersengketa. 22 juta rakyat mereka telah pun dan setengah daripada mereka telah pun diusir keluar dari tempat tinggal mereka. Lebih daripada 500,000 telah pun kehilangan nyawa ataupun masih hilang tidak dijumpai. Dan sekarang ini musim sejuk semakin melanda dan tak salah saya, dia boleh turun sehingga minus 5, tolak 5 darjah Celsius. Sangat-sangat sejuk. Jadi untuk melihat apakah bantuan yang dapat dihulurkan oleh kami, rakyat Malaysia, kita bersama dengan Ustaz Yusrizal Yushar, Eksekutif Projek Pertubuhan Peduli Insan. Dan saya amat kagum dengan Pertubuhan Peduli Insan ini di atas usaha yang dilakukan selama ini. Merupakan siri yang ke-10 ya Ustaz? Ya, betul, insya-Allah. Masya-Allah. 10 kali dah pun berguna. Tapi sebelum itu, kita nak bertanya kepada Pertubuhan Peduli Insan ya. Sekarang ini maklumlah rakyat Malaysia sedang dilanda banjir yang tak sudah-sudah sekarang ini pun di Kuala Krai dan Jeli dan juga beberapa kawasan yang lain. Jadi apakah usaha Peduli Insan untuk membantu bangsa-bangsa banjir kita? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Nas yang bertanya. Dan telah kita tahu bahawa banjir yang melanda negara kita pada ketika ini merupakan satu ujian yang cukup besar sebenarnya. Dan bencana yang datang di saat kita sedang berjalan meninggalkan tahun 2021. Dan ini sudah tentu mengakibatkan banyak kehilangan, mungkin kerugian wang ringgit, kemusnahan dan kerosakan rumah dan juga ada sebahagian daripada kita yang kehilangan mereka yang orang-orang yang tersayang. Dan kami di Peduli Insan, alhamdulillah, pada hari yang pertama lagi sebenarnya, pada hari Sabtu malam Ahad itu, kita telah mulakan usaha membantu
mereka-mereka yang terjejas, kita buka pejabat kita di Seksyen 13 untuk mereka-mereka yang terkandas untuk bermalam di situ. Dan alhamdulillah sehingga kini kami meneruskan usaha membantu mereka. Kita salurkan sumbangan daripada orang ramai dan juga sukarelawan kita sendiri turun membantu mencuci dan membersihkan rumah-rumah mangsa banjir ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga barakah untuk pasukan peduli insan InsyaAllah. Amin, yang dipimpin oleh Terima Ustaz kasih. Yusril Masya Allah. kita. Terima kasih. Jadi banyak. sekarang kita tumpukan perhatian pula kepada mereka yang memerlukan kita kena travel setengah dunia begitu ke Syria. Dan hari ini dah mulalah musim sejuknya kan? Betul. Dan sebenarnya kita sedang di Syria, mereka sedang berada di kemuncak musim sejuk sebenarnya. Sedang berada di kemuncak musim sejuk. Dan dulu kami ketika belajar di Syria dan waktu dan saat inilah yang kami sedang nantikan untuk main salji. Tetapi tidak pada rakyat Syria ataupun pelarian Syria yang tinggal di kawasan perkhemahan yang mana mereka itu tinggal dalam khemah. Mereka tidak tinggal dalam rumah, mereka tinggal dalam khemah yang serba kekurangan ini. Dan kesejukan yang sebenarnya kita tak dapat bayangkan bagaimana anak-anak kecil yang mereka terpaksa berhadapan dengan keadaan dan situasi ini dalam keadaan mereka tidak cukup kelengkapan ataupun persediaan untuk mereka berhadapan dengan musim sejuk. Dan kesejukan dan saat ini juga yang telah mengakibatkan sebahagian daripada anak-anak kecil yang telah terkorban, insya-Allah. Astaghfirullahalazim. Luruh hati kita bila mendengarnya. Jadi apa keperluan pelarian-pelarian Syria? Apa yang kita boleh bantu? Kalau sebut tentang keperluan sebenarnya banyak. Tetapi apa yang kita lihat, keperluan di saat mereka berhadapan di kemuncak musim sejuk ini, dua keperluan yang kita sebutkan. Yang pertamanya adalah makanan. Dan kita tahu bila sejuk ni dia cepat lapar. Betul. Kemudian musim sejuk ini merupakan musim yang ujian dia berganda-ganda. Jadi mereka memerlukan tenaga, mereka memerlukan kekuatan. Jadi kalau makanan tidak cukup ataupun tidak berkualiti untuk tubuh badan mereka, sudah tentu mereka lemah dan mereka sakit, dan kita bimbang apa yang kita takutkan bila mana keadaan itu meragut atau mengorbankan nyawa mereka. Tepat sekali. Jadi di sini kami rakyat Malaysia mendoakan kejayaan misi Pertubuhan Peduli Insan. Jadi bilakah pasukan Peduli Insan akan pergi ke Syria untuk misi ini? Macam mana cara untuk kita rakyat Malaysia menyumbang? Baik, insya-Allah pada tanggal 17 hari bulan 1 2022, yang lebih kurang 3 minggu akan datang, tim kita Peduli Insan akan berangkat ke Syria dan kami sendiri akan menyalurkan sumbangan orang ramai kepada mereka dan melihat apa keperluan-keperluan terkini yang mereka sedang perlukan pada ketika ini. Dan tadi terlupa saya nak sebutkan tentang keperluan mereka selain daripada makanan, dan juga kita cuba usaha menyediakan bantuan keperluan khas musim sejuk seperti jaket, kasut, selimut, bahan pemanas dan juga alat-alat yang mereka boleh dan sesuai digunakan untuk melawan sejuk yang melampau pada ketika ini. Dan kalau kita tengok di skrin kita, inilah keadaan ribut salji, dan pada waktu ini juga kita tengok salji akan penuh di atas bumbung khemah mereka, akan penuh di atas lantai dan sebagainya. Itulah kami perlukan sumbangan dan dana daripada orang ramai, insya-Allah. Masya-Allah. Jadi kita memohon kepada rakyat Malaysia di luar sana, bantulah mereka yang sedang kesusahan di Syria, terutamanya di kemuncak musim sejuk ini, di mana suhunya mungkin turun sehingga negatif 5 darjah Celsius. Setakat 250,000 pelarian di Syria setakat ini. Dan 17 Januari 2022 itulah dia tarikh keramat buat Pertubuhan Peduli Insan. Jadi kita doakan yang sebaik mungkin. Jangan lupa berilah bantuan yang sebanyak mungkin untuk Pertubuhan Peduli Insan. Sekali lagi terima kasih Ustaz Yurizal. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita berehat seketika dan kita kembali bersama Sofia Nur Soleha selepas ini. Asas penduduk hampir musnahlah sebab keadaan sangat-sangat menyedihkan. Akibat daripada bencana inilah marilah kita bersama-sama yang Yayasan Ikhlas menjadi warga peduli dan prihatin. Baik, itulah. Kini kita akan berbincang berkenaan projek tabung bantuan bencana banjir. Kita tentunya begitu cakna dengan apa yang sedang berlaku di seluruh Malaysia. Kita terus bersama dengan tetamu saya, Ustaz Said Nur Hisham, pendakwah selebriti, untuk membincangkan lebih lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih meluangkan masa di pagi Jumaat yang terakhir bagi tahun 2021 ini. Ustaz, kita dikabarkannya dengan berita yang cukup sedih, yang memilukan melihat banjir besar di kawasan-kawasan Lembah Kelang, Pantai Timur pada ketika ini. Mungkin Ustaz boleh
kongsikan bersama kita apakah situasi yang Ustaz lihat sendiri dan sedikit sebanyak gerak kerja oleh Yayasan Ikhlas setakat ini, Ustaz. Okey, terima kasih Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton dikasihi sekalian, pada pagi Jumaat yang barakah ini sama-sama kita mulakan dengan berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang disebut oleh Sofi tadi, ya, kita masih belum lagi berakhir ujian berkait dengan COVID-19 yang kita lalui. Allahu Akbar. Allah uji pula sebahagian daripada sahabat-sahabat kita dengan banjir sekarang. Bermula di Selangor, kemudian di Pahang, juga sebahagian di Negeri Sembilan, dan sekarang ini mula berlaku di kawasan-kawasan di Negeri Terengganu dan Kelantan. Sebagai orang beriman, yang pertama sekali kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakin bahawa semua ini dengan izin Allah dan pasti ada hikmah di sebaliknya. Bagi pihak Yayasan Ikhlas, alhamdulillah kita usahakan, kita berkongsi, cuba membantu sahabat-sahabat kita yang diuji dengan banjir ni. Subhanallah. Dan alhamdulillah yang sebelum ni di Shah Alam, di Pahang, dan semalam Yayasan Ikhlas dan tim ke Temerloh, Chenor, Bentong, Karak, kita berkongsi dan subhanallah kita lakukan, kita bersihkan 5 buah masjid. Ada 5 buah masjid, 50 buah rumah di sekitar Bentong dan Temerloh. Ini semua hasil sumbangan masyarakat dari segi keuangan. Yayasan Ikhlas mengaturkannya, mengumpul sukarelawan yang tenaga dan masa mereka. Masyarakat ada sebahagian besar yang sangat-sangat teringin nak membantu, nak berkongsi rezeki dengan mangsa-mangsa banjir, tapi tidak semua yang mampu nak pergi ke lokasi. Tidak semua yang berkesempatan untuk pergi ke lokasi. Maka mereka memberi sumbangan kepada dana, Yayasan Ikhlas menguruskannya. Seronok anak-anak kecil. Kita namakan kit emosi anak-anak kecil di pusat perpindahan banjir ni ada 1000 set. Adalah kita panggil kit emosi, maknanya untuk mengembirakan anak-anak kecil di lokasi-lokasi perpindahan banjir. Emosi mereka pun kena jaga. Ada kelengkapan tidur, pakaian, sumbangan asas pada keluarga. Alhamdulillah, daripada awal banjir hari itu masuk Selangor, Pahang semula, sekitar sumbangan RM500,000 telah diagihkan oleh Yayasan Ikhlas, dan ini semua adalah sumbangan masyarakat. Marilah kita di hujung tahun ni, hari ni pula hari Jumaat, esok nak masuk tahun baru dah. Cuba kita bayangkan keadaan saudara-saudara kita yang sedang diuji ni. Yang sedang menonton, ambil gambar dulu sikit kat skrin TV, ambil nombor akaun, ada Facebook Yayasan Ikhlas. Ambil gambar lu. Ambil gambar cik. Ni nombor akaun. Kita ambil berkat hari Jumaat. Kita kongsi rezeki kita. Banyak sedikit itu nombor 2. Yang penting keikhlasan kita dan janji Rasulullah, seseorang Allah akan menolong hambanya yang membantu saudaranya. Ambil gambar dekat skrin TV, dan pada yang sedang menonton, kalau nak tengok update terkini gerak kerja Yayasan Ikhlas, boleh datang ke Facebook Yayasan Ikhlas ataupun boleh buka website www.misibantuan.com. Allahu Akbar. Kita tengok ada rumah yang ditenggelami banjir. Ada kawasan yang banjir berlumpur. Allah. Kereta total loss. Kalau kita pergi ke masjid, kapet, PA system, ya Allah. Dan para penonton dikasihi sekalian, ketika mangsa-mangsa banjir ni menerima sumbangan, bila disampaikan sumbangan, kita terlihat senyuman di wajah mereka. Pihak mereka ni terus menitiskan air mata on the spot. Doa kepada penyumbang. Doa kepada para sukarelawan. Jadi
sama kita berkongsi pahala dengan kadar kemampuan masing-masing. Yang boleh ke lokasi pergi, yang boleh menyumbang keuangan sumbang, yang boleh tolong kempen, kita tolong kempen. Kita mewakili rakyat Malaysia, kita mengucapkan terima kasih kepada Ustaz, kepada Yayasan Ikhlas kerana tampil dan memberikan bantuan. Kita semua, anda semua yang menonton ketika ini, sama-samalah kita memberikan bantuan selagi yang Keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia, betul. Itu kita ucapkan terima kasih. Dan kepada anda yang ingin memberikan bakti anda, www.yayasanikhlas.org.my ataupun boleh layari Facebook mereka untuk mendapatkan segala informasi untuk menjana bantuan buat mereka yang terjejas banjir. Terima kasih kepada Ustaz Said Nur Hisham, pendakwah selebriti bersama kita untuk memberikan antara platform supaya kita boleh memainkan peranan kita. Kita akan bersama dengan, saya akan bersama dengan Naz Rahman tentunya untuk kita memberikan apakah ialah tinjauan menuju ke tahun 2022. Kita difahamkannya antaranya tiada sambutan secara besar-besaran dibenarkan, ya Naz. Tepat sekali. Jadi oleh itu, apa kata kita menyuarakan satu hajat untuk rakyat Malaysia. Betul. Tahun ini tiada mercun, tiada bunga api di KLCC. Jadi semuanya bersolidariti. Jadi kita bersama-sama dengan solat hajat istimewa Ambang 2022 yang akan diadakan di Masjid Putra Putrajaya pada malam ini. Kita mulakan waktu maghrib, insya-Allah. Datang awal untuk kita sumbangkan doa untuk rakyat Malaysia. Jadi kita nak ucapkan tahniah juga, ya. Ya, tentunya kepada Borneo kerana kita difahamkan telah pun diwartakan sebagai atlet Paralimpik terbaik dunia 2021 dengan pencapaian yang luar biasa. Kita mengharapkan ini menjadi penanda aras lah. Walaupun kita menghadapi begitu banyak cabaran tahun ini, kita tidak tahu tahun hadapan macam mana, tetapi semangat juang kita perlu ada. Terima kasih Boni Bunya Augustin untuk tahun 2021 ini. Jadi setakat ini apa kita nak saksikan adalah di sini adalah ucapan-ucapan siaran istimewa penghujung tahun 2021 kita dan antara komen-komen yang kita dapat, ya, salam baik, terima kasih semuanya. Jadi di sini, jadi sementara itu kita nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang memberikan komen-komen membina buat kami pasukan MHI. Kita juga perlukan perangsang untuk melakukan yang terbaik untuk anda semua. Jadi apa yang kita dapat war-warkan selepas ini, ya. Jadi selepas anda meletakkan komen-komen, jangan lupa untuk teruskan menonton TV3 pada pukul 11.30 pagi pada Isnin nanti. Ada satu program istimewa iaitu dipanggil Masak Apa Tu. Masak Apa Tu? Pasangan Fiza Frizi dan Fazli Zulkifli menguji kehebatan mereka dan 3 cabaran diberikan untuk melihat kemampuan kedua pasangan ini mempamerkan bakat masing-masing. Jadi kalau anda rajin tengok workshop Fiza Frizi ini, memang peta bercakap macam mana masakan dia pula. 11.30 pagi hanya di TV3. Baik, tentunya Malaysia hari pula kita akan bawakanlah antara apakah azam tahun baru. So tentunya ramai yang mengharapkan yang terbaik. Sama-sama kita doakan untuk kesejahteraan dan keselamatan rakyat kita semua yang berada di kawasan-kawasan yang terjejas banjir. Tepat sekali. Hakikatnya walaupun kita bakal menjangkau ke 2022, kita masih berada dalam survival mode atau masih cuba melangsungkan kehidupan kita dan keluarga. Jadi di sini walaupun kita menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan, terus cekal dengan hashtag kita jaga kita dengan semangat keluarga Malaysia, dan syabas juga kepada sukarelawan dan ahli anggota keselamatan yang terus menjabung nyawa dan juga tenaga untuk menyelamatkan rakyat Malaysia yang terkesan akibat banjir. Tentunya kuasa rakyat itu dilihat pada tahun 2021 ini dan kita harapkan yang terbaik untuk kita semua. Kekalkan positiviti kita dan kita akan jumpa anda pada tahun 2022. Jangan lupa mantra kita, mantra 2022, Omicron menjelma.